InsyaAllah, saya akan buka kelas panduan unggul ubah hidup mimpi ke realiti. Dah beribu-ribu dah orang di luar sana yang mampu untuk mencapai impian mereka, menjadikan impian mereka satu kenyataan, menjadikan mimpi mereka satu realiti. Apa yang akan anda pelajari adalah beberapa teknik bagaimana kita sebagai manusia sebenarnya mampu untuk mencapai impian kita dalam tempoh yang sangat singkat. Tak kisahlah apa jua bentuk impian anda. Besar, kecil, nak rumah besar, nak rumah kecil, nak kereta besar, nak kereta kecil, semuanya anda mampu capai. Dan mengikut testimoni pelajar-pelajar yang telah mengikuti kelas saya sebelum ini, ada yang berjaya mencapai impian dalam tempoh 2 hari sahaja. Masya Allah, tabarakallah. Jadi saya yakin dengan mempelajari ilmu mengubah hidup mimpi ke realiti ini, anda semua mampu untuk mengubah kehidupan anda, menjadikan sebuah kehidupan idaman yang anda impikan. Yakin dan percaya bahawa kelas ini mampu mengubah kehidupan anda. InsyaAllah. Jumpa saya di kelas Panduan Unggul Ubah Hidup Mimpi ke Realiti. Assalamualaikum. Saya kena buat nilai itu ada pada diri saya. Itu yang saya sediakan diri saya. Saya tak pernah rasa senang. Senang ni adalah tafsiran saja. So formula dia ada 3 R. Simple aja. The first R adalah reliable. Atau menjual lah produk ke luar negara ni ialah pertama, kalau boleh produk-produk tu yang sesuai dengan masyarakat di negara berkenaan. Dulu kau ada duit, kau kena buka kedai, kau kena ada modal, tapi hari ini, hari perniagaan, tak ada modal pun boleh berniaga. Kalau satu hari hidup senang, jangan lupa orang yang tolong kita. There's always light at the end of the tunnel, but we must travel in through the tunnel and go to the light. So why not you try first? Okay, dalam media sosial ni you kena try dekat situ, dan janganlah hari ni buat terus give up. Problem when people bring to a complicated problem, the solution is always very simple. You simplify the problem first. You mesti gerak out of your box, out of your comfort zone. Right? You step aja, satu step aja, you boleh dapat. Kita nampak progres mereka tau Datuk. Dari situ saya betul-betul niat nak bantu lebih ramai orang lah Datuk, supaya lebih ramai orang boleh buat income sama-sama dengan kita. You must commit. You mesti commit tu apa yang you nak buat. Dengan you commit tu, you kena tahu environment. Pada saya, jangan takut. Kita teruskan. Tapi bila dah teruskan, kita jangan stop. Kita kena teruskan lagi. Kalau kita nak dapat, kita bagi dulu. Kalau kita nak rezeki yang banyak, kita kena bagi sedekah yang banyak. Mesti ada 10% guna teknik lain yang bukan teknik-teknik yang biasa-biasa kita guna. Yang itu yang sebenarnya rahsia dia. So, saya nak membangunkan tu. Saya nak membangunkan tamadun yang ada akhlak. Taraf maruah itu sangat tinggi, sangat tinggi. Tolong jangan rendahkan maruah demi populariti. Maknanya kita kena didik, kena buat apa yang perlu, yang patut secara bersungguh-sungguh. Nabi kata apa? Kita ni kalbunian. Kita ni macam batu-batu yang binaan. Kalau kita sendiri, kalau orang yang nak naik cepat, buat seorang-seorang. Tapi orang yang nak growth, kena cooperate. I keep this as a very important character. Saya memang menitik beratkan humbleness itu penting. Jadi jangan kita rasa pasal rupa, pasal ketinggian kita, fizikal kita menghalang cita-cita kita. Saya rasa kesilapan yang kita selalu buat ialah kita dari segi overhead lah. Saya rasa kita bila terlampau overhead, terlampau tinggi, kadang-kadang kita tak mampu nak menjana pendapatan yang cukup untuk membiayai perbelanjaan operasi kita. Syariah bukan setakat halal haram, Datuk. Syariah adalah satu inspirasi kehidupan. Pelanggan kalau dia nak pergi, dia dekat rumah nak beli roti, nak beli sardin, nak beli Panadol, dia tidak akan pergi pasar raya. Dia akan pergi mana, Datuk? Kedai runcit. Dia punya produk tu, setiap produk-produk tu kena ada orang yang manage. Kita tak boleh manage ni. Kalau saya buat, kejap saya buat ni, kejap buat tu, buat macam ni, susah. Kalau family kena ada agreement, double agreement. Tapi agreement ni kena melalui lawyer. Dia akan tulis obligasi partner A, obligasi partner B. Kalau kita buat sesuatu yang kita tahu, jadi orang tak boleh tipu kita.
Kita orang tak boleh tipu kita, and then in fact kita akan gain respect every day lah. Dulu masa zaman tu nak buat perniagaan memang payah sikit, nak modal kena besar sebagainya. Zaman sekarang senang. You boleh start dengan dropship, you boleh start dengan very low cost punya, atau even tak ada cost pun boleh start perniagaan. Sekarang kita buat Quran Village. Ini satu pengembangan baru kerana saya bila research ni maknanya tak boleh berhenti kepada on paper. Kita kena lihat juga teknologi terkini. Sebab itu Quran ini dia menggunakan QR code. Kalau bermain dengan dunia konten ni, kalau ikut digital media world tu duk kata panel dia, mereka kata dari segi data memang orang Malaysia 60% aktif dalam 7 pagi hingga 10 malam. Alhamdulillah, kita dah selesai beberapa sesi perkongsian yang hebat-hebat dalam Convention Founder Legend Successful 2020. Tapi jangan ke mana-mana kerana kita masih lagi ada speaker-speaker yang hebat. Anda masih bersama dengan saya, Dr. Hajah Azraida Syahadat, pakar kepimpinan diri, keluarga dan organisasi. Jadi, siapakah founder hebat kita selepas ini? Individu ni adalah seorang individu hebat dalam bidang penulisan, dalam bidang konten. Kalau saya sebut namanya, rata-rata pengguna media sosial akan mengenali beliau. Selain daripada itu, beliau adalah seorang yang suka mengembara satu dunia. Kalau ada je pesta buku dekat dunia ni, dekat situlah ada nama beliau. Kalau di mana? Frankfurt, di London, di India, di China, semua dia pernah pergi kan. Siapa individu yang saya maksudkan ni? Tak lain dan tak bukan adalah Tuan Khairul Hakimi Muhammad. So, apa cerita Khairul Hakimi Muhammad? Jom kita dengar perkongsian kejayaan Bapa Viral Malaysia, Tuan Khairul Hakimi Muhammad bersama moderator hebat Datuk Sohaimi Syahadan. Jom. Assalamualaikum. Kita bersama dengan seorang lagi ahli panel yang hebat dalam social media. Tetamu kita yang selanjutnya ialah bersama saya, Jeng Jeng. Khabar saudara Khairul Hakimin Muhammad, KHM. Okey, khabar sihat? Alhamdulillah. Kita bertuah dan rasa gembira sangat kerana saudara Khairul bila kita hubungi setuju nak jadi ahli panel dalam Convention Founder Legend Successful. Dan kelebihan beliau ialah dalam content development, pembangunan konten. Sebelum kita nak pergi jauh, saya nak minta ceritakan, kongsi dengan kita background, latar belakang daripada kecil sampai pendidikan terbesar lah. Dan dah besar pun. Macam mana saya nak bermula? Daripada kecil, saya macam orang lain lah, bersekolah macam biasa. Cuma kelebihan kami, ayah cikgu. Dan kami, mak ayah berbeza bangsa. Mak masuk Islam, sebenarnya kahwin dengan ayah lah. So apa yang berlaku, mak daripada keturunan? Mak India. Mak India. Okay, ayah? So ayah Melayu lah. Melayu. So mak memang dah datang pada Kerala dan datang ke Malaysia. So saya Bollywood ni? Lambat lah. So lambat lah mak dah dapat warga negara semua. Lambat semua. So apa yang berlaku dalam keluarga kami adalah mak memang sangat minat membaca. Dan mak memang sentiasa update diri dia dengan membaca. So dapat pula kahwin dengan ayah. Ayah ni cikgu bahasa Melayu. Yeah. Dan memang dah jadi rutin kami untuk sentiasa membaca buku kat rumah. Semua adik-beradik lah, even abang saya yang sulung tu pun kalau baca novel-novel tu memang tepat-tepat semua. Daripada kecil-kecil, daripada yang sulung sampai dah yang bongsu. Dan kami boleh bersembang novel yang kami baca. Contoh macam ayah memang sangat suka buku-buku Buya Hamka. Kami boleh bersembang sesama kami tentang buku Buya Hamka. Terusir, tenggelamnya kapal Benavir, kisah merantau ke Delhi, semuanya kita boleh bersembang dan kita boleh bercakap tentang watak-watak dalam tu. Kita sama-sama kan, kami ni jadi macam dunia kami tu, bersembang tentang Zainab dan Hamid, Hayati dan Zainuddin kan, Mariam dengan Leman. So semua benda tu adalah benda yang kita dah biasa sembang. Kira berapa beradik? Saya 7 beradik. Alhamdulillah, kami sangat suka buku tu. Ibu bekerja?
Tak, dia suka Oh, tapi memang dia suka baca je. Suka baca. Jadi itu antara pembangunan daripada waktu kecil lah, yang mana ada antara kami yang sangat suka buku bahasa Inggeris, ada buku bahasa Melayu. So saya buku bahasa Melayu lah, abang yang sulung buku bahasa Inggeris. Kalau baca novel pun novel bahasa Inggeris. So itu daripada kecil. Masuk ke sekolah menengah, saya dah start menulis manuskrip. Masuk pertandingan lah, manuskrip untuk Muzium Pahang, tokoh-tokoh di Pahang dan sebagainya. So tingkatan 3 dan 4 tu dah bermula pergi interview orang-orang. Orang besar, pergi interview, dapatkan kelulusan daripada pengetua, nak jumpa orang ni untuk masuk pertandingan menulis manuskrip. Pernah dapat nombor 2 Pahang macam tu lah. Khairul dari Pahang? Dari Pahang, betul. Pahang di mana? Mentakap. Okay. Lepas tu sambung ke universiti? Lepas tu saya sambung di KUZA, Kolej Agama Sultan Zainuddin Abidin. Dalam bidang apa? Bidang HR, bukan bidang agama. Masuk KUZA, duduk HR, dan kemudian saya sambung balik dalam decision science di MSU. So walaupun suka baca, saya juga suka matematik. So dua benda tu ramailah lecturer cakap kau ni pelik. Tapi saya tak anggap benda tu pelik pun, sebab memang dalam rumah memang biasa macam tu. Ayah kot macam mana pun suka membaca, matematik kena kuasai. Jadi kami dah biasa main sudoku, even saya dapat pasangan rumah pun sangat suka matematik juga. So benda tu saling seiring. Sebab itulah saya rasa itu antara kelebihan, walaupun boleh menulis, dalam masa yang sama kita boleh bangunkan bisnes juga. Lepas itu awal pekerjaan? Dunia pekerjaan ni bermula daripada sekolah lagi, yang mana mak saya memang sangat suka memasak dekat rumah-rumah kenduri kendara. Sebabkan mak bangsa lain, jadi bila dia masak kari tu, orang akan suka mak masak. So kari mak memang pure, dan dia memang ada tempat dia beli kari dan sebagainya sampai ke hari ni. So apa yang berlaku, saya sangat suka duduk dengan mak. Sebab tu akhirnya dapat minat memasak tu. Boleh masak bersama dengan mak. Untuk kami berapa ekor pun, lembu berapa ekor pun, kita boleh masak sama-sama. Saya pun suka masak ni, Khairul pun suka masak. Bukan je dia belajar pada mak dia. Jadi saya belajar pada arwah mak saya juga kan. Arwah mak saya daripada Pulau Pinang. Jadi satu hari kita buat live lah sama-sama. Boleh memasak, kita tengok. Jadi selepas itu daripada situ saya cakap dengan mak boleh tak setiap kali habis cuti sekolah kita berniaga. Mak kata aku tunggu kau lepas SPM. So habis SPM, saya terus dapat tolong mak bangun awal pagi untuk jual nasi lemak. So itulah bermula kerjaya saya duduk kat tepi jalan dan jual nasi lemak. Daripada situlah jadi berani untuk jual benda yang lebih besar. Saya masuk ke di KUZA, saya berani pergi jumpa dengan akak yang dekat Dewan Makan tu. Saya kata, akak, saya nak bekerja kat sini. Dia kata ada satu je tugas. Dia kata cuci Dewan Makan. Masak tak boleh. Masak semua dapur. So saya setiap hari saya akan cuci Dewan Makan. Dapat dalam RM15, RM20, tak pasal pun. Masuk MSU, saya pergi rezeki kami dapat sewa rumah. Owner rumah tu ada catering. Jadi dia kata kalau kau boleh bangun pagi, kami akan hire kau untuk jadi pemotong ayam. So saya setiap hari akan jadi tukang potong ayam, dan lepas potong ayam, and then kemudiannya terus je lah bantu untuk serve caterer pada waktu tu. Jadi itu dalam bidang masakan lah pula. Bidang masakan. Itu saya duduk kat catering tu. Mana tak tidur diam masa belajar kat universiti, dah start buat part time, dah start nak belajar ni, berniaga, buat macam-macam Memang tak ada siapa yang suruh. Tak ada siapa suruh. Jadi lepas itu mula habis di MSU, pekerjaan pertama kedai isteri dekat MSU ke? Tak. Kedai isteri selepas MSU, selepas pekerjaan pertama saya dapat masuk duduk dekat Miko di Gebeng. Saya praktikal di situ, latihan industri, dan kemudiannya mereka nak ambil saya terus. Saya duduk kat situ, lepas tu tak kena dengan gaya, saya keluar. So saya nak juga jadi salesman. Saya pun masuk di Bangi, masa tu jadi salesman jual produk mengkudu. Jual produk mengkudu, kat situ lah saya jumpa rumah saya. Bermulalah saya explore dunia social media ni. Pada awal dulu Facebook belum ada, WhatsApp semua belum ada. Yang ada adalah SMS dapat. Kalau ingat lah dulu, kalau kita nak beli barang guna SMS. Jadi daripada situlah saya duk fikir benda ni besar. Dan pada tahun 2008 saya terus menulis blog, peringkat awal menulis blog. Jadi blogger lah pula ya. Kuahkari.com, dan kemudiannya saya dapat resepi-resepi, saya pergi ambil kelas resepi dan sebagainya, dan alhamdulillah benda tu dapat meraih
sehingga sampai 70 ke 80 ribu view sehari. Okey, jadi Khairul masa jadi blogger tu bukan dibuat-buat, memang tiba-tiba muncul minat jadi blogger terus. Apa nama blog masa tu? Kuahkari.com. Masih ada sampai sekarang? Tak ada dah. Kuahkari.com. Okey. Zaman blogger lah, jadi blogger. Okey. Pada jadi blogger tu bekerja? Masih bekerja. Bekerja marketing jus mengkudu tu? Betul. Oh, jadi bila ada free tulis je? Betul. Berapa ramai follower tadi kata? Masa tu dari segi... Ada follower ke dia blogger ni? Ada. Dekat situ dalam berapa ratus, tak sampai 1000 pun masa tu. Tapi view sangat besar sebab kami kongsi resepi. Hari-hari resepi. Oh, tu ya kuah kari tu. Betul. Okey. Masa tu ada ramai kawan-kawan kami yang masih menulis blog. Even sampai sekarang pun masih ada lagi yang menulis blog. Tapi 2007 tu sebenarnya adalah waktu Facebook dah masuk di Malaysia. Jadi bila Facebook masuk Malaysia, saya main blog dia macam pelik sikit. Walaupun view sangat-sangat besar, tapi saya dah mula rasa nak pindah ke Facebook. Jadi tahun 2013, 5 tahun jugalah dekat situ. Masa tu saya dah pindah, saya dah kerja dengan Ingress. Pada waktu tu saya dah duduk HR, kerja kilang, dan benda tu memang lagi sibuk. Jadi saya tak boleh nak fokus dekat Facebook. Saya pergi ke kelas social media pada waktu tu. Kelas pertama 2013 di Singapura, Social Media and Strategy Content Summit. Yang mana pada peringkat awal tu ada sangat-sangat ramai presenter daripada Facebook, YouTube pada waktu tu dan bercerita tentang konten. Tapi masih baru lah pada tu kan. Zaman tu kan kita pun tak berapa nak tahu. Dan kita pun tak tahu Facebook ni boleh meniaga melalui Facebook. Kita tak boleh nak fully utilize on Facebook daripada baru ya. Jadi tapi Khairul buat pilihan pergi masuk ke kursus itu. Okey, jadi daripada situ saya mula buat dekat saya punya wall sendiri. Saya tak pakai page dah. Maksudnya butang follow baru diperkenalkan oleh Mark Zuckerberg pada waktu tu. Dan saya mula beralih kepada menulis konten secara serius lah. Dan saya pilih 5 jenis 5 topik yang saya nak pilih. Yang mana makanan, travel, tip menulis, kemanusiaan dan story kisah-kisah inspirasi orang-orang yang dah berjaya ni. Jadi 5 ni saya susun je pada setiap hari. Saya 2013, 2014, 2015 tu sehinggalah pada tahun lepas, sekarang ni dah COVID tak dapat nak pergi kan. Saya konsisten pergi kelas-kelas ni, Digital Media World Forum, Strategy and Content Summit, Storyteller, Story daripada Robert McKee. So semua saya pergi di London, di Amsterdam tu untuk saya kuatkan lagi ilmu tentang pembangunan konten. Saya dapat saya punya first million 2015. Pada waktu tu memang pelik sebab kami hanya jual e-book. E-book tu adalah e-book yang biasa-biasa je. Contoh macam saya pergi Krabi, saya balik, saya tulis 30 tips mudah untuk ke Krabi. Jual dah RM30, RM40. Itu pun orang beli? Itu orang beli. Allah, senang itu. So, 30 tip je? Macam tu je. So, dan kita tak jual mahal pun, RM30, RM40 masa tu. Dan sekali terjual tu cecah RM4,000, RM5,000 sekali terjual. Dan saya duk fikir benda ni akan jadi besar. Jadi saya kena tambah ilmu dan di situlah bermulanya saya buka kelas. Daripada mulanya 26 e-book dan mulanya saya buka kelas, dan saya tak sangka rupa-rupanya tak ramai yang bermain dengan dunia konten pada waktu. Even sampai sekarang ni pun kalau sebut saya konten pun masih lagi orang tak apa tahu. Dan alhamdulillah dalam tempoh beberapa tahun ni kami buat kelas makin ramai, dan saya bangga bila ada orang belajar dalam tempoh 3 bulan dah dapat 100,000 follower. Terutamanya geng-geng medical, cikgu-cikgu yang mereka ni ada sangat banyak konten tapi mereka tak tahu macam mana nak tulis. Jadi ilmu tu lah saya fokus sampai ke hari ni lah. Even sampai semalam pun kami masih buat lagi untuk kelas digital. Alhamdulillah. Okey, itu asal kejadian. Maknanya latar belakang Khairul ni bukan daripada IT, bukan. Lain. Jadi kalau kita tengok, korang sedang tengok tu, maknanya tips awal yang kita dapat ni, maknanya beliau bila dia dapat melihat satu peluang, dia akan pergi mendalami, belajar, sanggup travel, pergi kursus. Saya dipahamkan lah daripada kawan-kawan, saya nak tanya Khairul sendiri ni, beliau ni suka travel, merata-rata luar negara, pergi semua exhibition buku, pameran buku dunia, pergi ke bila pergi ke luar negara juga saya dengar beliau suka ambil kursus kelas masak. Ni keunikan yang ada. Jadi kita kena tahu dulu dan kena share. Khairul kena share dulu sebelum kita nak dapatkan tip-tip pada beliau. Jadi apa aktiviti-aktiviti beliau yang agak pelik. Yang saya pun suka travel tapi saya jarang kalau pergi travel dia nak pergi ikut kursus. Jadi okey, apa sebenarnya yang boleh kita share di sini?
Betul, memang ramai orang cakap saya pelik. Sebab setiap orang kalau dia pergi travel, dia akan pergi cari scenery, nak tengok sejarah dan sebagainya. Itu semua benda betul juga. Cuma saya akan fokus kepada apa benda yang saya boleh tambah nilai, value added. Contoh benda yang saya minat, saya memang sangat suka masak. Jadi saya memang sentiasa akan Google. Contoh paling mudah adalah saya memang follow Nims resepi, yang mana pemiliknya adalah Nimi Sunil Kumar. Nimi Sunil Kumar ni pemenang buku resepi terbaik dunia pada tahun 2013. Kenapa dia popular? Dia adalah seorang orang biasa, orang kampung yang duduk di Munnar, India, dan kemudiannya dia pergi publish buku sendiri daripada resepi family dia, dan dia submit untuk masuk dalam pertandingan buku resepi terbaik dunia. Apa yang berlaku pada tahun 2013, buku tu menang. Dia bukan chef. Dia bukan chef, dia bukan siapa-siapa, dia orang kampung dia. Jadi saya communicate dengan dia. Daripada 2012-2013 saya communicate dengan dia. Saya cakap media saya nak jumpa. Dia kata memang dia dah buat kelas, even sampai sebabkan dia dah menang tu, dia sampai diambil sebagai panel trip advisor untuk orang buat kelas kat rumah dia. So rumah dia buat cantik, tepi sungai, ada belakang tu ada sungai dan sebagainya. Di India? Di India. So saya pun turun Kochi, 2014 tu saya turun Kochi, saya cakap saya akan naik juga ke Munnar. Sebab daripada Kochi ke Munnar tu tak jauh mana, 160 km, lebih kurang sini ke Temeloh lebih kurang. Tapi perjalanan 6-7 jam sebab dia memang macam cerita-cerita Hindustan tu. Yang naik bukit, akan jumpa waterfall atas jalan kan, banyak semua kan. Dia kata memang menakutkan, tapi sampai sana akan jadi okey. Sampai sana saya belum pergi kelas. So sama juga kalau saya travel ke tempat lain, saya pergi France pun saya ambil kelas pastry. Kalau saya pergi London, saya dah masuk ke kelas naked chef Jamie Oliver, saya dah masuk. So benda tu sebab minat, sebab suka. Jadi setiap kali saya travel, kalau kawan nak ikut, saya akan cakap dulu, saya ada 1 hari atau 2 hari akan masuk kelas masak. So saya akan pergi kedai buku 1 hari juga. Saya akan duduk bersila duduk kat kedai buku tu. Kalau kat London memang teruk lah. Saya akan pergi ke kedai-kedai buku yang ria punya lah. Macam kedai-kedai buku lama yang saya nak tengok dia punya dekor dia, macam mana dia susun buku. Lagi lama lah, biasanya ambil 1 ke 2 hari. So biasanya orang tak nak travel dengan saya sebab saya pelik. Ramai orang dia cakap macam tu. Okey. Jadi dalam keadaan hari ni, Khairul selesa dengan apa yang Khairul buat hari ni, ataupun fikirkan ada satu benda yang besar lagi nak dibuat, atau macam mana? Memang ada lagi benda yang kami sedang usahakan. Malah kami sentiasa bangunkan lagi beberapa bisnes. Terutamanya kalau kita perasan sistem makin laju, teknologi makin laju. Jadi kalau kita tak gunakan dengan betul, kita rugi besar. Contoh sekarang saya dah ada 260,000 follower. So kalau saya sekadar menjual dekat saya punya wall, saya rugi. Jadi saya tengok ramai macam selebriti, artis dan sebagainya, mereka dah gunakan sistem agent. Jadi saya bangunkan sistem agent ni dalam beberapa tahun. So kita dah ada dalam sekitar 4,000 orang setakat ni. Buat masa ni kami hanya kami panggil mereka ni sebagai affiliator lah. Yang mana mereka tak perlu ada modal langsung. Mereka sertai kami dan kemudiannya kami akan jual produk, terutamanya produk-produk digital lah, e-book dan sebagainya. Jualan e-book pun mencecah ratusan ribu ringgit, yang mana kami memang terus bagi 50% kepada affiliate. So dalam masa yang sama kita membantu orang lain jugalah. Dalam masa yang sama saya juga bangunkan KHM Foodies, yang mana kami trade Foodies, makanan lah. KHM Foodies ada banyak juga, ada bawah tu ada 3 cabang juga. Kami ada Abu Ain Kitchen Studio, ada warehouse dan juga ada restoran lah. So yang terbaru kami tak dapat kunci lagi, insyaAllah kita akan buka bakery. So semuanya sama, kita akan buat sistem agent, yang mana benda ni makanan memang orang makan hari-hari kan. Contoh macam PKP baru-baru ni, rezeki kami pada waktu Ramadan, yang mana kami dapat supply kurma pada waktu tu. Jadi di saat orang lain tak dapat pergi kerja dan sebagainya, kami dapat hit jualan menghampiri 1 juta ringgit. So benda-benda tu adalah benda yang semua orang boleh buat pun sebenarnya. Yang mana kalau kita ada sistem, kalau kita pandai bermain dengan teknologi, konten kita jaga, kita susun segala-galanya, kita ada tim yang bagus, tim kita memang bersatu sungguh-sungguh, so benda tu akan jadi cantik sangat-sangat. Dan benda tu makin lama makin membesar. Dan saya sentiasa pergi
Digital Media World Forum. Sepatutnya tahun ni memang ada pada Oktober dan Jun. So Jun memang tak boleh pergi. Oktober pun dia dah hantar email yang kita akan bawa kepada 2021. Yang mana kalau mereka sendiri beritahu data di Malaysia orang memang sangat aktif dari sekitar pukul 7 pagi hingga pukul 10 malam. 7 pagi hingga 10 malam tu ada 15 jam untuk generate sale boleh cecah sampai beratus ribu sehari. Even semalam pun kami sendiri lancarkan kelas konten digital. Kami dapat jualan semalam 100,000 macam tu je. Maksudnya dalam satu hari kami boleh dapat jualan macam tu je. So agak rugi kalau sekiranya orang bermain social media ni tidak menggunakan social media tu dengan betul. Sedangkan benda tu kan percuma. Dan kita membangunkan konten ni bukanlah kita ni selalu keluar TV, tak. Kita bukannya masuk iklan, tak. Tapi kita boleh bangunkan diri kita je dekat situ. Dan kita tak perlu dikenali sangat pun. Maksudnya kita ni orang biasa yang membangunkan konten mengikut topik yang kita pilih. Macam saya pilih topik makanan, topik tip menulis pun orang suka follow dan orang nak tengok benda tu, dan dalam masa yang sama kita asingkan posting-posting tu. Tapi lately ni nampak banyak di TV dan di radio. Akhir-akhir ni. Belakang air-air ni ya. Okey. Kita menarik apa yang Saudara Khairul kongsi dengan kita. Kita cakap pasal peluang tadi. Baik. Dari kacamata kalau saya sendiri, saya lebih suka cipta peluang.
Maksudnya dah sampai masa dah kita kena berfikir tentang masa depan. Tapi kita tak boleh tunggu. Maksudnya cara yang terbaik adalah cipta masa depan tu. So masa depan kita lagi 10 tahun kita dah cipta hari ni dah. Jadi untuk 10 tahun akan datang tu kita dah tahu apa benda yang hari ni kita buat. Jadi perancangan tu akan pergi kepada perancangan yang 10 tahun lagi. Kalau kita tak bergerak, kita memang rugi besar. Saya ambil contoh mudah je. Bagaimana saya memulakan affiliate adalah dengan masuk dalam affiliate orang dulu. Saya belajar tentang affiliate ni bertahun-tahun. Daripada 2012 ni, saya sertai affiliate orang lain ni. Jual ibu orang. Sampailah tahun 2016-17, orang duk gelar saya king affiliate. Saya jual ibu Datuk Seri Alia Shukri, saya dapat nombor 1. Saya jual ibu Hafizin, saya dapat nombor 1. Dan kami jual bukan lama sebulan setahun, tak. Kami jual 5 hari, 4 hari. Dan sales saya boleh cecah sampai 80,000, 70,000. Dan kami dapat commission sampai 50%, so 40,000, 30,000. Macam tu saya seorang. So daripada situ pula kita belajar. Saya duk fikir banyak kali. Perkara ni memang betul. Saya jumpa hari-hari lah orang, kalau kat PM kami tu sama macam Cikgu Fadli, kami akan hadap soalan sama. Tuan, kami nak bisnes tapi tak tahu bisnes apa. Tuan, kami nak mulakan perniagaan tapi tak tahu nak gunakan apa kan. Cuma diorang ni kita kena jawab dengan baik-baik, jawab dengan lembut-lembut. Kalau kita jawab banyak bisnes kat luar tu, carilah, dia akan sentak. Jadi apa yang saya boleh buat pada hari ni, kita memang rugi kalau kita tak mulakan. Sebab jadi affiliate percuma, jadi dropshipper percuma. Itu adalah medan belajar yang paling besar pada hari ni. Maksudnya kita jual produk orang dulu, kita belajar bagaimana marketing dia buat. Kerana biasanya founder ni, mereka memang berusaha untuk bantu orang lain. Sebutlah founder mana-mana pun, mesti akan ada ruang untuk jadi dropshipper dan juga affiliate. Dua-dua ni tak ada modal pun. Kita hanya jual dan kita gunakan link kita dan kita akan makan commission. Kami dekat sini, dekat Content Success KHM Foodies, dekat affiliate by KHM, yang mana kami bagi commission kepada orang lain tu, dah macam bayar gaji. Ada yang cecah sampai 10,000 commission sebulan. Konsisten dia menjual produk-produk kami. Padahal dia di rumah saja kan, ataupun sambil berjalan dalam kereta ke mana, dia guna social media, guna smartphone, kadang itu je kan. Jadi orang lain pun buat benda yang sama, sehari berlalu 24 jam juga, tapi tak ada side income. Orang ni ada. Jadi ini yang kita nak kongsi ni, kepentingan, kebijakan, bagaimana menggunakan peluang dan ruang dalam pembangunan konten ni. Jadi ini sifu dia. Okey, jadi sambung. Baik. Menarik. Daripada situ kita dapat belajar strategi ni adalah strategi yang hampir sama saja, cuma kita kena custom made melalui produk yang kita nak buat. Contoh, kita nak jual kurma tak sama macam kita jual kek, tapi dari segi strategi kita boleh follow. Kalau bermain dengan dunia konten ni, kalau ikut digital media world tu, duk kata panel dia, mereka kata dari segi data memang orang Malaysia 60% aktif dalam 7 pagi hingga 10 malam. Jadi maksud aktif tu 7 pagi tu, kita tak boleh sesuka hati main up posting. Ramai orang pergi up posting ucapan pada setiap pagi. Assalamualaikum, selamat pagi, apa khabar, apa semua kan. Sedangkan itu bukan konten pun. Konten yang betul adalah kita tembak je terus. Maksudnya kita contohlah macam Datuk, sebagai contoh Datuk seorang pelukis contoh kan. So pada setiap pagi tu terus bagi tips melukis mudah, tips melukis doodle dan sebagainya. So orang akan dapat ilmu pada waktu pagi, dia akan ada enjoy. Jadi pada setiap pagi, kalau tengoklah saya punya wall, pada setiap pagi saya mesti akan bagi sesuatu yang menyebabkan orang lain akan klik butang share. Jadi kalau lebih pada 100 share, maksudnya kita dah dapat crowd yang besar dah tu. So selepas kita dah dapat share, kita tengok daripada buku Profesor Chan. Kalau perasan dalam buku Profesor Chan tu, Blue Ocean Strategy, asas utama adalah tarik umpan. Maksudnya bagi umpan, ikan akan datang dekat kapal. So konsep dia sama je. Bila kita buat satu-satu posting, orang klik butang share, selepas dalam 2 jam, sekitar 2 jam, kita dah boleh buat sale. So bila kita buat sale, ikan kan sedang berkumpul kat kita. Tapi kalau kita dah buat sale tu, pada ketika tu kita kena post balik? Post baru. Oh, tapi ada orang share lagi nanti? Kita dah tak nak share dah, kita nak duit. So kena memahami 3 jenis posting tu. Maksudnya ada posting untuk dapatkan share, ada posting dapat duit, ada posting untuk maintain engagement. So dia ada game dia dekat situ. Sebab tu kalau perasan, ada orang satu posting dia bernilai RM5,000, ada orang bernilai RM10,000. Ada kawan kami
Setiap kali dia letak iklan, dia boleh dapat sampai say RM20,000. Bayangkanlah kalau 365 hari setahun, satu posting sale kali dengan 20, tak ke RM700,000 dia dapat macam tu je. So benda tu adalah benda best kalau kita simulasikan dengan nilai. Setengah orang dia tak nilai kan posting dia macam alah benda ni tak ada apa pun, siapa nak baca kan. Tapi kalau kita nilai yang kita punya konten, kita punya posting, kita akan dapat sesuatu insyaAllah. Okey. Itu tentang konten, tentang apa ni, cara kita handle social media. Khairul guna semua medium, FB, apa ni, Twitter, Facebook semua. Saya guna Facebook untuk work saya sendiri. Instagram pun saya guna. YouTube kami buat untuk kelas yang private sahaja. Maksudnya kalau nak tengok YouTube kami kena berbayar lah. Kena ada akses berbayar. Bila berlaku perubahan demi perubahan dalam bisnes ataupun dalam kehidupan kita ni, tiba-tiba datang social media, datang ni benda yang social media ni pula mula-mula kita nak share sonok-sonok je dulu. Kalau kita ingat gambar, klik selfie sana, selfie sini, ambil gambar kan. Lepas tu tiba-tiba ada seperti satu wave yang pandai menggunakan social media ni untuk buat duit. Lepas tu dah mula tu baru kita tahu affiliate lah, kita tahu baru benda-benda ni kan. Apa yang Khairul ramalkan agaknya yang ke depan ni dalam social media ni? Kalau boleh share dengan kita, jangan ada yang FB pun tak ada lagi, baru nak ni kan. Tapi bukan kata FB tu kita nak mengada-ngada, nak short-short sikit, tak. Yang kita nak cerita ialah dengan Sifu kita kali ni, kita nak ambil ilmu beliau, nak kongsi sikit, kita nak dengar, nak tahu dan macam mana nak gunakan supaya yang korang yang menonton di luar tu boleh tompang cari rezeki sama-sama dalam menggunakan social media. Okay, so yang next yang Khairul tengok ni? Next yang ke depan akan ada lagi banyak platform-platform baru. Apa yang saya dapat daripada saya masih menyertai kelas-kelas online dengan Direct Helper. Dalam keadaan sebagai seorang pengajar, sebagai seorang Sifu, masih online lagi. Allah masih belajar dengan Mary Smith. Mary Smith ni disebut sebagai Queen of Facebook. Queen of Facebook dia tinggal di US. Author Living, ada ramai lagi lah yang saya masih belajar kelas online. Cuma waktu susah sikit lah. Saya kira orang buat, kita kat sini mungkin 4 pagi, 3 pagi kan. So apa yang mereka katakan, tapi benda ni berlaku di setakat ni di Eropah dan juga di US. Di Asia boleh jadi wave tu akan sampai lambat sikit. Yang mana platform-platform baru ni sedang datang. Cuma ia tidaklah menyebabkan orang lain, contohlah macam TikTok datang sekarang, ia tidaklah mengurangkan orang gunakan Instagram, dia hanya menambah dan dia akan jadi meraihkan benda tu. Platform tu makin lama makin besar. Cuma dari segi orang buat bisnes, dia menambah pintu rezeki lagi lah. Itu positive side. Maksudnya dulu kita ada Facebook, Instagram saja, sekarang kita ada TikTok, kita ada banyak lagi tempat-tempat lain untuk kita buat bisnes. Kalau kami pergi ke Eropah, Snapchat pun boleh buat bisnes, WeChat pun boleh buat bisnes. So mereka ada je peluang. Dekat Malaysia belum lagi, belum wave tu belum sampai. Kemeriahan bermain dengan social media ni ada macam-macam cara. Kalau kita tengok dekat TikTok for business kan ni sangat besar dah. Dia punya perhatian crowd tu sangat besar dekat TikTok sekarang. Malah ia sudah hampir menyamai dengan kekuatan Instagram. Cuma Instagram, WhatsApp dan juga Facebook ni adalah milik Facebook tu sendiri. Jadi kalau kita gunakan benda tu serentak, ia jadi cantik dan ia tidak ada gangguan. Tapi bila pergi kepada TikTok, banyak benda baru yang kita nak belajar. Cuma di Malaysia, TikTok sedang naik juga. Cuma ikutlah macam mana pun, ini soalan yang biasa kami tanyakan kepada cikgu-cikgu kami. Kenapa orang-orang muda tak nak pergi kepada Instagram, tak nak pergi kepada Facebook, dia nak maintain kat Instagram? Sebenarnya ia tidak berlaku pun sebenarnya. Biasanya orang yang suka Instagram ni memang anak-anak muda, tapi bila sampai umur 23-24, dia akan mula rasa macam aku dah tak boleh dengan Instagram ni, dia akan masuk Facebook. Sebab itulah kita akan dapat generasi sentiasa generasi sebenarnya baru. Kalau kita bezakan medium ni, Instagram ni lebih pada gambar lah ya. Visual, betul. Visual jadi suka yang bau-bau anak orang apa kata, anak-anak budak-budak up kan. Dia suka pam sini dia masuk kan. Lepas tu hantar kan. Lepas tu kalau Facebook ni dia lebih pada story cerita betul. Tapi Twitter ni lebih pada yang lebih dewasa sikit kot. Mereka tweet tanpa gambar. Yes. Twitter ni adalah teks ringkas. Base dia adalah teks ringkas. Bila teks ringkas ni, ia tidaklah mempunyai konten yang solid. Biasanya ia sekadar update.
Twitter. Satu kalau kita tengok user kat Malaysia pun tak seramai Facebook dan juga Instagram. Dan dia agak tertutup sedikit, namun dari segi keterbukaan menaikkan konten tu dia memang tak ada limit langsung. Malah banyak benda negatif kat situ. Contoh pornografi tak dibuang pun dekat dalam Twitter. Tapi kalau di Facebook, di Insta, kita report sekali memang hilang terus. Twitter ada banyak kekangan jugalah untuk bermain dengan konten. Tapi kalau pergi pada yang lain dia okey. Okey. Sifu content creator lah. Okey. Ada yang gunakan social media ni, ramai yang shot sendiri. Yang dia orang pun hantar, tak tahulah apa yang dia cari. Jadi agaknya kaedah ataupun cara ataupun tips lah yang sebenarnya nak bagi orang tengok, orang ikut, ataupun kadang-kadang ada yang komplain, hantar adalah 2-3 orang aja yang like, yang apa semua. Jadi ini kadang saya teringat Ustaz Hakim Serantau Muslim beritahu, dia kata satu ketika dulu bila dia post ada 2 orang aja like. Satu tu pun tak sengaja dia kata, satu lagi tu dia komen sendiri dia kata. Saya pun jadi ketawa. Tapi macam mana ni tips ni? Cuba share sikit. Asas utama adalah mengenali platform mana yang kita guna. Ini ramai orang tak tahu. Hanya guna sebab orang lain guna, dia pergi ikut orang. Sebenarnya kita kalau kita tahu platform tu adalah platform kita, maksudnya kita akan senang guna. Contoh, kita kena tahu Facebook untuk apa, Instagram untuk apa, TikTok untuk apa, YouTube untuk apa. Facebook memang dibangunkan untuk edutainment. Maksudnya ada nilai-nilai education kat situ. Sebab tu kalau posting-posting kat Facebook, kalau kita jumpa yang viral ni, dia tips, petua, kaedah, step by step dan sebagainya. Maksudnya posting-posting education boleh ada kat situ. Tapi kalau pergi dekat Instagram, orang nak entertainment. Orang suka OOTD, suka tengok orang cantik, suka tengok video visual, suka tengok orang miming, menari, menyanyi. So itu dekat Insta, IG. Dekat IG. Satu kalau dekat IG, kalau kita nak buat tips-tips beria-beria sikit, dia tak jadi dengan cantik. Dia pelik. Jadi pelik. Tapi kat Facebook dia akan jadi okey. Pergi pada YouTube. YouTube memang edutainment juga. Hampir sama dengan Facebook, cuma dia tidak ada teks. Maksudnya ia solid video. Kan, kalau kita tahu platform-platform ni, kita dah tahu dah dalam kepala, okey, aku memang topik aku contohlah travel. So bila aku punya topik travel tu, dia dah tahu dah tips travel, macam mana nak buat, kita nak cerita pasal culture, nak cerita pasal accommodation, nak cerita pasal transport, semua kita boleh susun dah dekat Facebook. Tapi kalau untuk travel dekat Insta, dia jadi lain lah. Dia kena lebih catchy, cara berpakaian lain, image dekat sana lain, buat video pun lain. So ia mesti tahu platform dulu. Itu syarat utama. Selepas tahu platform, kita kena tahu matlamat menulis posting. Kalau kita tak tahu matlamat tulis posting, kita memang rugi besar. Sebab ada 5 matlamat tulis posting. Posting kita ni sama ada kat Insta ke, Twitter ke, YouTube ke, Facebook ke, mesti tahu matlamat. So matlamat tulis posting ni, yang pertama to educate. Adakah posting kita tu nak educate orang? Kalau tak perlu up. Yang kedua to inform. Sekadar kita nak beritahu sahaja. Yang ketiga to inspire. Maksudnya kalau kita cerita pasal cita-cita inspirasi, ada termasuk dalam to inspire. Yang keempat untuk entertainment. Maksudnya kita sekadar ambil gambar, selfie, buat lawak, troll dan sebagainya. Itu masuk dalam entertainment. Yang kelima adalah sales, to monetize. Maksudnya kita boleh soft sell, kita juga hard sell. Kalau kita punya posting termasuk dalam salah satu 5 ni, maksudnya posting tu boleh di up. Kalau tak, jangan up. So kalau kita dah tahu matlamat, mudah sangat-sangat untuk kita dapat apa yang kita nak. 3 daripadanya ni, to educate, to inform, to inspire ni akan menyebabkan orang klik butang share. So bila klik butang share, follower kita naik. Satu untuk maintain engagement, to entertain, dan satu lagi adalah to monetize, memang confirm untuk dapat duit. So ada 5 tu, 3, 1, 1 lah. Satu hari sebenarnya kalau nak konsisten dalam orang tengok posting kita, berapa kali kena post? Kena posting. Kalau ikut Mark Zuckerberg, orang yang aktif adalah orang yang memuat naik konten. Kan ingat, memuat naik konten sekitar 4 ke 6 kali sehari. Masanya? Masanya 7 pagi kalau di Malaysia lah, 7 pagi hingga 10 malam. So 15 jam tu susun je lah. Dalam tu lah. Okey. Susun je. Jadi dengar tu, korang tengok tu, jangan bising lepas ni. Kenapa aku hantar FB, orang tak tengok, masa tak betul. Kadang-kadang dah pukul 12 malam, siapa nak tengok? Bangun-bangun pagi, tiba-tiba baru nak post. Tak betul lah tu. Lepas tu hantar sekali pula tu. Hantar sekali, salam, makan apa hari ini? Aduh, siapa nak jawab? Okey. Hobi baca buku lah kan? Saya rasa itu je lah, saya dah jawab awal-awal. Ada hobi lain daripada baca buku? Hobi lain ada, saya masak. Suka masak lagi. Saya baru nak tanya, okey, masakan apa yang suka dan minat? Saya sangat suka kari. Satu lah, jadi kuahkari.com dulu tu.
sampaikan ke tahap saya sanggup pergi ke London cari buku 500 kari. Saya dah berjaya jumpa buku tu. Saya memang sentiasa mengkaji tentang dunia kari, sampai ke tahap saya tanya kenapa orang India makan kalau kari tu, sampai ke tahap batang daun kari tu pun dia letak juga kan. Barulah saya tahu dalam tu ada kalsium dan sebagainya. Kalau di India sampai ke tahap batang daun kari tu dia akan celup dengan gula dan juga kayu manis untuk dimakan. Makan begitu saja. So masak kari, hampir semua kari saya dah boleh. Tapi banyaknya jasa tu daripada mak lah. So mak yang tunjuk macam mana kari tanpa santan. Buat curry house ke? Curry house, restoran curry house. Kari aja macam asam pedas. Okey, karakter Khairul sendiri. Sebenarnya Khairul macam mana? Orang yang periang ke gembira? Sebab bila saya jumpa, kerana pertama kali saya jumpa, saya observe kan. Sifu kita tengok dia diam, dia perhati, dia lebih observer. Saya kata wow, ini banyak dia fikir dalam kepala dia ni. Jadi sebenarnya Khairul ni macam mana? Kelakar ke apa ke? Saya pun tak tahu. You value yourself? Sebenarnya saya memang sangat suka observe orang lah. Saya sangat suka melihat perilaku orang lain. Dan daripada situlah saya akan mula berkawan. Perlahan-lahan lah, biasanya perlahan-lahan. Saya bila dah jadi kawan, jadi riuh lah dan tak berhenti bercakap. Tapi sebelum jadi kawan, biasanya saya akan diam je. Biasanya saya akan raikan orang lain bercakap dan sebagainya. Saya biar je. Sampailah kita dah ngam dan barulah kita akan bersembang. Macam itulah. Okey, saya nak minta 5 tips daripada Khairul. Apa saja dalam kepakaran beliau yang beliau nak kongsi. 5, maybe lebih pun ada sebenarnya. Saya baca hari-hari, saya baca FB-nya kan. Jadi mungkin 5 perkara, sebab bila saya minta tip daripada sifu-sifu yang lain, berbeza-beza mengikut mereka punya kemahiran dan kepakaran. Jadi saya tak nak ikat tip itu, tapi saya nak minta 5 perkara yang Khairul nak pesan. Baik. Yang pertama sekali, ini kehidupan saya sendirilah. Saya ambil 5 perkara yang saya pegang sampai ke hari ini untuk berjaya adalah yang pertama sekali kena ada sistem sokongan. Sistem sokongan ni maksudnya kita tak stand alone lah. Kita bukan seorang. Kita mesti letak Allah tu kat depan, core family tu kena ada kat sekeliling. So sistem sokongan ni sangat penting. Sama ada mereka setuju atau tak setuju dengan apa yang kita buat, kita kena pupuk minat tu, kena pupuk usaha tu supaya mereka mengiyakan dengan apa yang kekuatan yang kita ada. Itu yang pertama, sistem sokongan. Yang keduanya, keredaan Allah lah. So apa benda yang kita buat, bila kita letak Allah tu kat depan, kita dah tahu dah, ini mesti Allah bantu, ni mesti Allah bantu. Dan yang ketiga, jangan berhenti belajar. Maksudnya dia 5 kan, baru ketiga. So jangan berhenti belajar. So pandai-pandai kita pun kot macam mana pun ada lagi orang lebih pandai daripada kita. Saya pegang pada diri, sebelum saya nak ajar orang, saya kena buat benda tu. Sebelum saya nak menjual barang tu, saya kena beli dulu barang tu. Saya kena memiliki dulu barang tu. So benda tu mesti kita ada dulu sebelum kita ada benda lain. Apa saja yang kita buat, kita mesti kuasai ilmu tu dulu. Maksudnya kita tidak boleh mengharap orang lain yang pegang ilmu tu untuk jayakan sesuatu. Kita yang kena pegang ilmu tu. Yang keempat, binalah networking. Tambah kawan, mesti tambah, kena sentiasa tambah kawan, supaya silaturahim tu bertambah. So bila silaturahim tu bertambah, rezeki memang akan mudah. Itu yang keempat. Dan yang kelima, sentiasa buat baik. Sentiasa buat baik ni maksudnya daripada bangun pagi sampai dah balik rumah, balik nak tidur, buat baik. Maksudnya kalau kita tengah meeting, contohlah tengah bersembang dengan kawan ni, tiba-tiba ada orang datang kan, jual kopok, jual apa, raikan dia. So semua benda tu adalah daripada datang pada Allah juga. So kita sentiasa buat baik dan cuba fikir pada setiap hari, ada tak buat silap ataupun buat salah pada Allah pada setiap hari tu, dan kita kena repair balik. Jadi bila kita 5 ni, ini yang saya pegang lah. Sentiasa buat baik, kita akan dapat baik, insyaAllah. Semua benda akan dapat baik. Okey, itu tip daripada sifu kita. Bagaimana pula pandangan Khairul tentang rezeki? Ramai juga yang bercakap, aku ni asyik tak ada rezeki je. Kadang ada yang cakap, tak tahulah bila lah nak ada rezeki besar lah, bila lah rezeki kan. Mungkin Khairul boleh kupas dan kongsi beberapa perkara, 2-3 tip dan sebagainya. Ini yang saya pegang lah. Rezeki ni adalah benda yang kita perlu jemput. Maksudnya kalau kita tidak jemput dia tak datang. Kalau kita tidak berusaha tarik dia tak datang dekat dengan kita. Jadi macam mana kita nak jemput, macam mana kita nak buat surat jemputan, buat surat tawaran kepada dia tu, adalah benda tu datang pada diri kita sendirilah. Contoh mudahnya ialah kita menjemput dengan sedekah, kita jemput dengan memberi hadiah, kita jemput dengan meraikan orang lain, kita jemput dengan menjaga ibu bapa, kita jemput dengan menjaga rumah anak yatim. Mana kita sedekah. Buat benda lain, rezeki tu datang kot ni. Betul. Kanan kita
buat, kiri dia datang. Begitu maksudnya Khairul faham. Maksudnya itu semua surat-surat jemputan tu. Maksudnya kita bagi sedekah lah. Tu menghantar surat jemputan tu sebenarnya. Maksudnya kalau lah kita bisnes macam mana pun tiba-tiba macam rasa susah, cuba sedekah. Serius, cuba sedekah. Ini saya dapat kat ramai saya jumpa dengan orang-orang besar. Contoh macam saya pernah jumpa Datuk Ramli Musa, Ingress Corporation, Tan Sri Samsudin Sapura. Tanyalah mereka ni, mereka akan cakap sedekah zakat. Maksudnya itu semua surat-surat jemputan yang sebenarnya kalau kita tengok, bila kita memberi sedekah dalam keadaan orang tu orang yang tak upaya nak balas balik, kita memang takkan dapat apa-apa pun sebenarnya. Maksudnya dari segi fizikal macam kita tahu orang tu memang takkan boleh balas, tapi kita tahu Allah akan bayar balik. So nak tak nak memang kita kena buat supaya kita dapat jemput lah sebanyak mana rezeki yang masuk. Buka ruang supaya kita buka floodgate tu, apa-apa ni pintu tu supaya rezeki tu datang pada kita. Dia tak sekat-sekat. Betul. Okey. Pengertian sukses dari kacamata Khairul. Baik. Wah, susah soalan ni. Cuma yang saya boleh beritahu, sukses tu adalah proses. Maksudnya kalau kita berada dalam proses tu, bagi saya itu adalah satu kejayaan yang paling besar. Maksudnya kita sudah melangkah, kita dah berusaha dah ke arah tu. Sama ada di hujung itu berjaya atau tidak, terus memang tawakal kepada Allah. Tapi kalau kita dah terjun, maksudnya kita dah berusaha sungguh-sungguh tu, bagi saya kat situ dah ada sukses dah. Itu adalah sukses bagi saya. Maksudnya kalau kami dekat sini pun, kami satu tim, kita akan berusaha sungguh-sungguh. Di hujungnya tu, sama ada jadi atau tak tu, kita dah cerita lain dah. Kami dah raikan dah. Maksudnya proses tu kita dah selesai dah. Kita dah puas hati. Dah puas hati dah. So benda tu adalah bagi saya proses lah. Sukses tu adalah proses. Pengertian kebahagiaan dari kacamata Khairul, bahagia datang di mana? Ada orang kata bahagia di hati, ada bahagia dari kacamata Khairul sendiri. Saya bahagia apabila melihat orang lain bahagia. Macam itulah. Maksudnya mak ayah saya bahagia. Mak ayah mentua saya bahagia. Isteri saya bahagia, anak saya bahagia. Maksudnya tim saya bahagia, so saya bahagia. Maksudnya siapa yang ada di sekeliling saya, orang tu bahagia, so saya bahagia. So saya akan lihat kebahagiaan saya tu apabila saya tengok orang lain bahagia. Okey, ada satu perasaan yang tak dapat digambarkan. Maknanya kita akan rasa dia pejam mata dan kita alhamdulillah. Betul. Adik-beradik kan semua kan, keluarga. Apa agaknya satu peristiwa dalam hidup Khairul yang Khairul tak boleh lupakan? Sama ada peristiwa tu peristiwa yang manis ke, atau peristiwa yang pahit ke, atau apa-apa je lah. Antara pengalaman yang susah untuk saya lupa adalah transition saya yang nak sangat jadi orang berjaya ni. Saya betul-betul tak ada duit untuk saya masuk satu kelas di PWTC. Kelas tu adalah kelas social media lah pada waktu tu. Dan saya tanya rumah masa tu sebelum dapat anak lagi. Saya cakap rumah, kita tak ada duit ni, macam mana nak pergi? Rumah saya kata, reda je lah bang, tak payah pergi. Saya kata tak boleh, kena pergi. So saya tengok kat wallet, ada dalam 10-15 lebih kurang macam tu lah. Lepas tu, masa tu kereta pun tak ada, saya ada motor je. And then saya cakap rumah, apa kata pergi je, kot-kot lah ada orang cancel, saya boleh masuk. Rumah cakap, optimis betul, pergilah, abang pergilah. Lepas tu, saya pun bawa motor, saya letak dekat stesen komuter UKM. Daripada komuter, saya terus naik ke Putra lah. Naik komuter. Bayaran berapa kena? Itulah, saya sampai dekat PWTC tu, orang tengah beratur mendaftar lah. Saya pun berdiri lah, konon-konon main handphone kan. Sampai dah ujung tu dah tak ada orang. Saya pun pergi kat Rustia. Saya kata ada kosong ke tak? Ada, walk in mahal sikit je tu. Sebab kita memang masuk kelas tu mesti melalui registration online lah. Tu saya kata saya tak ada duit. Dia pun macam, dia cakap tak ada duit? Saya kata saya memang tak ada duit, tapi saya nak belajar. Dia kata, yang menjaga tu perempuan pada waktu tu. Dia kata tak pernah lagi orang macam ni. Lepas tu saya kata rugilah saya dah datang juga, saya nak ada. And then dia tengok saya pun atas bawah, dia pun panggil seorang lagi lelaki. Dia kata, encik apa yang saya boleh bantu? Saya kata, ada kosong tak? Saya sanggup duduk belakang sekali pun tak apa. Saya kata, kalau tak boleh pun saya duduklah dekat pintu, saya just nak belajar je, saya memang tak ada duit. So dia kata macam ni lah, sesi pagi ni sebab banyak perasmian dan sebagainya, kita bagi you masuk sekian-sekian, dari sebutlah benda semua kan. So saya kata macam ni lah, boleh tak kalau saya jadi urustia ke apa benda semua tu, dan saya dapat duduk juga dalam tu. Tak bagilah, urustia pun semua dia nak tengok. So masa tu dah jadi pelik, dia siap panggil pengawal lagi, tengok saya punya IC dan sebagainya. Saya kata saya memang just nak belajar, hanya untuk
belajarlah, seriously saya nak belajar. So apa yang berlaku, ada seorang lagi datang, dia kata kesiannya, dia kata memang betul tak duit tu. Saya pun tunjuk wallet saya, memang tak duit. Dan dia kata masuklah, duduklah dekat ada satu kerusi, macam kerusi universiti, tapi kerusi saja. Saya pun duduklah kat situ sampai habis. So saya kalaulah saya kenal abang tu sampai sekarang, saya duduk memang boleh cari lah. Dan saya duduklah kat situ dalam kelas tu. Dalam kelas tu lah terbukanya kepada saya tentang dunia internet ni lah pada waktu tu. Dulu kelas dia disebut sebagai e-commerce. E-commerce. Dan masa saya keluar, saya cakap terus terang, siapa yang bayar pada kelas tu, dia dapat pergi makan dan sebagainya. So saya tak ada pass tu. So saya duduk dekat situ, saya pergi solat naik atas kan, surau kat atas tu. So saya masuk balik pun susah balik. Tengah hari tu nak masuk susah. Saya kata saya dapat tadi akses ni, ni abang tu bagi. Siapa abang mana? Saya tak ingat nama. Satu kali lagi proses pada waktu tu. Dan sesi petang pun saya dapat masuk. Saya memang tak makan apa-apa sebab duit tu memang simpan untuk balik semula. So saya balik tu, dalam perjalanan balik kat komputer tu saya duduk menangis kat rumah saya dah. Saya duduk tengok, kenapa aku pergi buat benda ni, sampai kat rumah orang masih kata kenapa mata bengkak. Saya kata duduk fikir, rasa macam dia bodoh pula kan pergi kat tempat tu kan. Tapi bila dapat banyak benda, kat situlah sebenarnya terbukanya kepala saya ni. Dan saya google segala-galanya tentang dunia konten masa itulah. Dan saya tekad simpan duit, gila-gila punya simpan duit ikat perut saya. Dulu tak sebesar ni tau, dulu memang kurus betul. Dan saya pergi kelas pertama saya dekat Singapura. Saya habis 6,000, saya ingat lagi, habis 6,000, hampir 6,000 ringgit. Itu pun teruk kerana saya duduk di JB, hari-hari saya jalan kaki daripada Tambak Johor ke Singapura. Pada Singapura tu baru naik taksi. So di situlah segalanya bermula. Memang kena tebalkan muka. Kalaulah abang-abang kat BWTC tu masih ingat saya, dulu saya kurus sikit lah. So mungkin dia perasan dulu saya pernah minta kelas tu muka tebal lah. Dan itulah berlaku balik pada saya sekarang. Sebab ada je orang yang tak ada duit, dia akan PM kata, tuan saya nak belajar sangat. So saya akan ingat momen tu. So memang saya akan bagi. Jadi abang kat BWTC tu yang dah bantu bagi kursi kat KHM, beliau dah berjaya sekarang. Datang jumpa dia. Jadi kadang-kadang memang begitulah dalam hidup kita kan. Kadang-kadang apa yang kita orang pernah kata, saya pernah juga kata dalam pepatah Inggeris kata, mountain and rivers are not barriers to the bird that has the wing. Burung-burung, gunung-gunung dan sungai-sungai bukanlah penghalang pada burung-burung yang punya sayap. Jadi kalau Saudara Khairul tak cuba pada ketika tu, dia tak berani, maknanya dia dah telah noktah. Jadi kepada usahawan, apa nasihat dan pandangan, apa tip-tip yang perlu mereka dengar daripada mulut Sifu kita? Kepada semua usahawan, jangan tak guna langsung social media, mesti guna social media. Asingkan terus, satu untuk pembangunan diri, satu untuk perniagaan. Jadi dekat profile tak kisah untuk kehidupan, letak perniagaan semua boleh campur-campur terus. Tapi dekat page kena ada syarikat, dekat personal account kena jaga betul-betul tentang kita punya nilai kehidupan. Orang suka follow, orang berjaya dan orang nak dapatkan inspirasi tu. So kena guna betul-betul, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi selain daripada itu, boleh terus menonton ataupun kepada yang belum jadi friend atau follower pada Saudara Khairul, boleh kongsikan dengan penonton. Saya punya Facebook Khairul Hakimi Muhammad. Instagram pun sama, Khairul Hakimi Muhammad. Khairul Hakimi Muhammad. Yep. Okey. Jadi banyak yang kita boleh belajar, banyak sangat yang beliau tulis hari-hari yang menjadi inspirasi, dan kita pun yang baca ni pun terinspirasi lah. Jadi ada banyak benda dan boleh jadi kebaikan kepada kita, boleh jadi panduan dan juga rujukan kepada kita. Jadi kita doakan saudara KHM kita terus maju jaya dengan visi dan misi beliau, terus sukses masa depan, dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi. Kata-kata akhir daripada Sifu Sukses, saudara Khairul Hakimi. Terus sukses insya-Allah. Okey, kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.